alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar warzuqna al-'amala bihi waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina as-siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita sama menyambung balik kuliah kita. Kita dah sampai ke surat 38 Tuan-tuan dan puan semua, tajuk ni mentafakuhkan iman dan amal soleh daripada Al-Quran. Dan buku ni tajuk dia pun mensyahadahkan kebenaran Al-Quran, ya. Jadi kali ini kita nak tafakuhkan dia, nak fahamkan kaitan iman dan amal soleh, ya. Amal soleh ni seperti mana yang saya pernah nyatakan sebelum ni, dia ada yang dinamakan hablum minallah dan ada satu lagi dinamakan hablum minan nas. Dan kedua-duanya itu pula saling berkait antara satu sama lain, ya. Okey. Bahasa mudah mentafakuhkan ini maknanya ialah merantaikan aku, ya. Merantaikan. Dan merantai itu kuat, kan. Dia tak macam tali. Tapi Al-Quran ni Allah nyatakan dia sebagai tali. Wa'tasimu bihablillah. Talian perumpamaan, ya. Tapi yang saya nak gunakan perkataan ini merantaikan. Okay. Dalam buku Al-Quran Memimpin dan Membina Pemimpin ada satu tajuk. Tajuk itu kita belum bahaskan. Fiqh dan Al-Faqih namanya, ya. Fiqh dan Al-Faqih, ya. Di situ ada saya terangkan makna fiqh itu sendiri. Apa makna fiqh, ya. Fiqh ni satu perkara, ya. Fiqh itu satu perkara, tapi fiqh itu satu perkara yang sangat penting untuk difahami. Agama ni asas dia kesemuanya ialah konsep. Konsep beragama, ya. Jadi konsep ini perlu difahami, perlu ditafakuhkan. Ada pun amal soleh satu perkara. Ada perkara dalam amal soleh itu, ya, yang sudah tentu dia berkait rapat dengan mentauhidkan Allah. Kita baru selesai tajuk syirik, kan. Mesti ada sentiasa perkara yang dinamakan mentauhidkan Allah. Jadi konsep ini dia satu kita kena ingat, satu lagi kita nak terjemahkan dia dalam amal soleh, terutamanya dalam hablum minan nas, ya. Kerana banyaknya masalah maksiat dengan ini dia berkait dengan hablum minan nas. Syirik ni satu keadaan dia berkait dengan hablum minallah. Itu syirik itu lebih kepada sifat syiriknya jali. Bila masuk kepada perbahasan syirik khafi, dia berkait dengan kepimpinan, dia berkait dengan hablum minan nas. Jadi konsep ini perlu ditafakuhkan, ya. Okay. Saya terangkan sikitlah tentang makna fiqh ini dalam buku Al-Quran, ya.
Fiqh ini perkataan daripada bahasa Arab, ya, faqiha yaqahu fiqhan ataupun fiqhu, yang bermaksud memahami sesuatu perkara setelah memikirkannya dan sentiasa memperbaikkan pemahamannya. Ada dua perkara besar ya, memahami sesuatu perkara setelah memikirkannya. Ya, ingat lagi kan Quran yang saya sebut sebelum ni, amalan rukun Islam pertama ni zikir dan fikir, syahadah dan tadabbur, kan? Ya, memikirkannya dan sentiasa memperbaikkan. Syukur itu satu konsep. Bagaimana kita memperbaikkan syukur kita? Ya. Syukur paling mudah, alhamdulillah. Syukur yang tinggi darajatnya, kalau Nabi SAW itu sembahyang sampai bengkak kaki. Betul? Jadi apa juga amalan mentaati Allah, semuanya itu ada cerita syukur, dan syukur itu berdarajat. Itu satu konsep. Berdarajat, ya. Maka sabar pun berdarajat. Puasa yang kita lalui, ya, okay. La'allakum tattaqun. Takwa basic, jangan buat maksiat, berhenti buat maksiat. Takwa level tinggi, banyakkan berbuat baik, banyakkan berihsan, banyakkan bersedekah. Ya, jadi memperbaikkan kefahaman tadi ini berkait rapat dengan amal soleh yang sangat berbagai, dan basic nanti dia balik kepada apa yang kita syahadah dan tadabburkan daripada Al-Quran. Ini agak susah sikit tuan-tuan, tapi yang bagi fahamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cuma menerangkan sebaik mungkin. Ya, okey. Dalam buku Al-Quran Memimpin juga yang kita dah bahaskan sebelum ni, ada satu tajuk namanya fitnah dan kematangan beragama. Ingat dia? Okay. Fitnah dan kematangan beragama. Dan saya dikatakan dulu itu syahadah mendalam. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memfitnah kita, sentiasa menguji kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kena faham tak konsep tu? Ya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebahagian daripada kamu dan dengan sebahagian yang lain saling memfitnah. Adakah kamu boleh sabar? Nampak? Jadi bagaimana ketika difitnah tu kita melihat, yang ini memang kena lihat dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Dan apabila nak melihat dengan mata hati, syarat asas mesti takwa. Mata hati mesti bersih. Kalau kotor takkan nampak, kan? Ya. Jadi tafakuh ni pun perkara dia lebih kurang sama lah konsep dia tadi. Ya, perkara dia sama juga. Jadi fitnah dan kematangan beragama itu adalah satu latihan berterusan seumur hidup. Satu keadaan, saya boleh katakan juga dia adalah satu amalan. Seperti mana yang saya kata tadi, di konsep. Ya, Allah memfitnah kita. Ya, kita memfitnah orang lain, saling memfitnah. Dan ingat fitnah tu maknanya ujian. Bukan yang fitnah yang kita dah faham tu. Yang tu saya tak nafikan, tapi masih sempit lagi pemahaman dia. Kita nak faham yang luas. Ya. Jadi bila kita berjaya menjawab fitnah itu, maknanya kita bertakwa. Kalau kita gagal menjawab fitnah Allah, maknanya kita buat kerja nifak. Kita buat kerja nifak. Macam mana pula tu? Takwa lawan dia nifak. Ya, itu pun satu perkara yang perlu diperhalusi bersungguh-sungguh. Ya. Okay.
Jadi saya dah katakan tadi tu, fiqh ini memahami sesuatu perkara setelah memikirkannya, dan fikir tu nanti lebih mendalam pula nanti, dan sentiasa memperbaikkan pemahamannya, dan sebelum itu dia adalah seorang yang jahil. Itu sebabnya juga sebelum kita nak syahadah tadabbur, zikir dan fikir, mesti belajar dulu. Mesti belajar Quran lah. Belajar baca Quran, belajar syahadahkan Al-Quran, belajar melihat segala perkara, membaca segala perkara dalam kehidupan berpandukan Al-Quran. Jadi dia adalah amalan seumur hidup. Pelajarannya seumur hidup, amalannya pun adalah seumur hidup. Dalam proses itu nanti ada konsep belajar dan mengajar. Kita kena ajar orang, dan ajar itu tak semesti dengan duduk kat depan ni. Tak semesti duduk kat depan ni. Ajar anak-anak macam mana? Kalau anak tu tak dididik, nama orang nanti kurang ajar. Kan? Dia bukan duduk dalam kuliah macam ni. Nampak tadi tu? Jadi dia adalah satu konsep juga lagi yang saya katakan. Ya. Kemudian dalam sudut dari sudut istilah, ada beberapa istilah dekat sini yang diberikan oleh para ulama. Ya. Dan benda-benda ni agak tinggi konsep dia tadi tu, dan dia lebih banyak memfokuskan kepada hukum fiqh. Satu usul fiqh, satu lagi hukum fiqh. Tapi yang saya nakkan tuan-tuan pegang sungguh-sungguh ni ialah apa yang saya nyatakan tadi. Makna fiqh dari sudut bahasa Arab tu saja. Tak payahlah dalam masuk istilah tu. Dan istilah tu perbahasan yang lebih mendalam dan lebih spesifik. Okey. Jadi saya gunakan perkataan, saya melayukan, mentafakuhkan. Mentafakuhkan dengan tafakuh itu sebenarnya sama makna kan? Tafakuh dalam bahasa Arab makna mentafakuhkan. Ya. Saya melayukanlah kalimah Arab ni, ya. Kerana saya memang nak gunakan juga balik perkataan fiqh itu. Ya. Kerana kita nak tak nak, kita kena sentiasa terikat dengan Al-Quran tadi. Okey. Saya masih lagi nak bicarakan tentang tafakuh. Muka surat awal buku ni tuan-tuan. Ya. Ada muka dia tak ada muka surat. Ada satu mukadimah dia tu, dia tak ada muka surat. Selepas mukadimah, dia tak ada muka surat. Pelajaran Al-Quran dengan pendekatan syahadah dan tadabbur. Dan saya tulis kat situ kepentingannya. Ya, pertama memahami tuntutan syahadah. Dan di situ ada saya nyatakan tauhid lawannya syirik. Kedua-dua tu kena difahami. Faham kan? Takwa lawannya nifaq. Nampak? Takwa lawannya nifaq. Takwa tu apa dia? Nifaq tu apa dia? Ya, asasnya Nabi kata bila bercakap kena benar, lawannya bohong. Bila berjanji jangan mungkir. Bila diberi amanah jangan khianat. Dan ada satu lagi kat situ tu ikhlas lawannya riya. Ikhlas itu takwa, riya itu nifaq. Kan? Lepas tu tidak bersubahat dalam perkara maksiat. Okey. Segala amalan nifaq ni semuanya maksiat. Ya. Dan ramai saya perhatikan bila cerita takwa ni, dia tak pergi tafakuhkan lawan ni. Dia tak tafakuhkan lawan ni. Iaitu cakap bohong, mungkir janji, khianat dan riak. Semua ni kadzib, bohong lah. Semua ni bohong. Lawan dia sidq. Sidq pun lawan dia kadzib. Nanti ada satu makam yang kita perlu sampai nanti. Ini makam siddiq. Kemudian nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Kita mesti sampai makam tu.
Jadi keempat amalan ni dia berlaku dalam alam mencari rezeki. Nampak? Alam mencari rezeki. Nampak? Jadi ketika bekerja, ada orang lapar dan dahaga sahaja, tetapi takwa dalam arti kata sebenar dia tak dapat. Ya. Jadi poin kelima tu tidak memberi syahadah zur ataupun saksi palsu. Kalau dalam puasa dulu kan, malam yada' qaulaz zuri wal amala bi. Barang siapa yang tak berhenti cakap bohong. Zur itu bohong dan amalnya bohong, Allah tak berhajat, Allah tak terima puasa dia. Cakap bohong kita tahu. Tahu tak kita bahawa mungkir janji ini bohong? Khianat itu sendiri adalah bohong. Riak adalah satu bentuk amal membohong lagi. Dia amal. Dan kita tajuk ni tafakuhkan iman dan amal kan. Ni keempat amalan ni. Ya. Kalau kita nak faham takwa dalam arti kata sebenar, kita kena faham lawan dia. Bentuk-bentuknya dekat luar sana. Benda tu banyak berlaku, tapi kalau tak ada ilmu, kita takkan tahu. Benda tu banyak berlaku, kita takkan tahu. Seperti mana yang saya katakan tadi, mata hati ini kena terang untuk tengok siapa yang buat kerja-kerja nifak ni. Kita jangan menafikan orang, tetapi jangan sampai tak tahu langsung hal ehwal berkaitan nifak. Silap besar kalau kita bertakwa tak tahu nifak. Silap besar. Kan? Banyak bagi cerita dalam tu kan. Ya. Okey. Jadi poin A sampai J tu itu antara bentuk-bentuk yang perlu diingati, kerana itu sendiri ada konsep amal soleh di situ. Ada konsep amal soleh di situ. Dan satu lagi amal itu sendiri. Kan? Okey, poin yang kedua, memahami rukun iman dengan lebih sejahtera. Semuanya perkara gaib. Yang tajuk kita ni mentafakuhkan iman dan amal soleh. Saya dah katakan sebelum ni kan. Ini pengalaman saya belajar. Satu masa dulu saya belajar sifat 20. Okey lah, belajar, lulus lah. Pekso saya dulu. Ya, dapat A lagi. Tapi panjang gitu lah. Lepas saya belajar di Madinah pula, saya belajar Tauhid 3. Di situ ada pertembungan pula. Alamak, saya pun terkejut. Dan memang subjek Tauhid saya, walaupun saya syariah ni, subjek itu kalau saya cukup makan. Cukup makan. Memang cukup makan. Dan saya sering lihat markah saya itu markah kesian. Buku saya bagi. Ya. Okay. Jadi ada dua konsep. Kat sini benda tu bertemu. Saya tengok. Dan saya tak suka nak membicarakan dia kerana ada banyak masalah kekeliruan dalam masalah yang tahu tentang ilmu tauhid itu tadi. Dan ingat saya selalu sebut macam ni, belajar ilmu tauhid satu perkara, mentauhidkan Allah satu perkara yang sangat dituntut. Kan? Okey, apa cerita dia? Setelah beberapa ketika yang dikatakan ilmu tauhid itu ialah kita belajar ilmu rukun iman. Kan? Okey, rukun iman ada 6. Jadi maknanya juga, minta maaf saya cakap, yang kita belajar sebelum ini, saya belajar tu, rupanya masih ada banyak lagi yang belum saya pelajari. Pasal konsep iman itu sendiri pula ialah kita belajar hidup bersama yang gaib. Kita belajar hidup bersama yang gaib. Okey, antara cerita fitnah tu nanti, kita kena sentiasa pandai tengok Allah memfitnah kita. Siapa juga yang datang depan kita ni, Allah datangkan dia tu untuk fitnah kita. Isteri kita tu fitnah kita, kerja kita fitnah kita,
kawan-kawan kita fitnah kita. Satu keadaan itu dia, satu keadaan Allah sedang memfitnah kita. Jadi maknanya juga kita nak percaya kerja Allah. Satu keadaan Allah tu qarib. Dan saya juga dah selesai syarahkan tajuk takwa sebelum ni. Ganjaran takwa itu cash. Ya ja'allahu makhraja, patutnya boleh tengok depan mata. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, patutnya boleh tengok depan mata. Siapa yarzuq itu? Allah. Siapa yaj'al lahu makhraja? Allah. Yaj'al lahu min amrihi yusra fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa dia? Allah. Macam mana kita tengok Allah? Dan ada banyak ganjaran lagi di situ. Macam mana tengok Allah? Jadi seperti mana yang saya kata tadi, kita belajar ilmu tauhid itu satu perkara. Saya tak nafikan benda tu, tapi memahami iman itu ajar kita. Iman tu percaya. Ada pun belajar ilmu tauhid, memang betul kita kena percaya. Tapi daripada lampiran ni saya ada sebut tentang kepercayaan itu, saya bahagikan kepada 3 tahap. Tahap asas, donga-donga percaya. Tahap yang dituntut ke atas kita, pergi lihat lalu percaya. Lepas tu ceritanya amal soleh. Allah suruh buat, Allah suruh bertakwa. Betul tak janji Allah tu? Betul. Bertambah kukuh kepercayaan. Saya juga pernah syarahkan juga tajuk hawa nafsu. Dan ada di situ hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi rasakan sendiri dan pergi tengok orang yang berkaitan, yang mengikut hawa nafsu, menyembah hawa nafsu. Janji Allah itu benar tak? Jawapan dia sangat benar. Bertambah kukuh kepercayaan. Hakul yakin. Sebelum itu ialah ainul yakin. Jadi kepentingan dia, poin yang kedua itu memahami rukun iman dengan lebih sejahtera. Okey. Rukun iman yang keenam, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, baik dan tak baik, semuanya adalah baik. Kerana dia maha baik. Macam mana tu? Kita kena hidup dengan dia. Hidup bersama dengan panduan Quran. Di situ ceritanya kita sedang mentafakuhkan. Ya, kita sedang mentafakuhkan. Jadi poin-poin yang saya sebut di sini, belajar melihat perkara gaib, belajar hidup bersama yang gaib, melihat sejarah lama yang gaib sebagai iktibar zaman sekarang. Ya, melihat peristiwa akan datang selepas kematian, dalam kubur, di mahsyar, di syurga dan neraka, semua tu gaib. Tapi bila Allah tu dia fail, yang dua lagi ni dia akan fail. Kisah para Nabi, dia tak pandai ambil iktibar. Sejarah akan berulang, dia tak tahu. Pernah dongah lah sejarah akan berulang. Tapi sejarah akan berulang betul-betul depan mata dia tadi tu, tak dapat disyahadahkan. Ya, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau tak selesai dengan beriman kepada Allah tadi itu, percaya dan gagal melihat ganjaran dan hukuman cash Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana agak dia nak percaya ganjaran dan hukuman Allah selepas kematian? Sehingga balik, kalau dia gagal melihat ganjaran Allah, hukuman Allah yang bersifat cash ini tadi, bagaimana mungkin dia boleh percaya agak? Ya, hukuman Allah, ganjaran Allah dalam kubur, sama ada taman-taman syurga atau lubang-lubang neraka. Macam mana agak dia nak percaya kan? Donga-donga percaya boleh tak? Bila dah kata amal tu, dia akan terjemahkan dia sudah amal. Kalau dia percaya betul, bukan sekadar sombong. Kan? Kalau dia tahu dan percaya tentang
amalan kitab tangan kanan. Bersungguh, dia bersiap sedia sekarang. Ya, istiqamah dengan amalan kitab tangan kanan. Ya. Yang ketiganya, memimpin ke jalan yang sangat teguh. Yang ini diberkait dengan buku Al-Quran Memimpin dan Membina Pemimpin. Buku yang satu lagi yang kita beri sekejap lagi. Nampak tadi tu. Jadi ini secara kasar, macam mana kita mentafakuhkan, ya, kita mentafakuhkan, memahamkan. Maknanya kita nak merantaikan, nak mengikat antara satu sama lain. Apa kaitan syahadah dengan sembahyang? Apa kaitan rukun Islam pertama dengan solat? Apa kaitan rukun Islam pertama dengan puasa, dengan kehidupan berumah tangga, dalam hal ehwal munakahat, dalam hal ehwal bermasyarakat, bermuamalat dan seumpama dia? Apa kaitan semua benda itu? Rukun Islam pertama ni kita ada mengucap, kan? Mengucap. Tapi sebenarnya menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah. Saya tak nafikan mengucap. Mana? Kemudian Nabi SAW ada nyatakan, iman itu 70 cabang. Yang paling atas, la ilaha illallah. Afdalu dzikri fa'alam. Hendaklah kau belajar sampai tahu. Hendaklah kau tafakur sebenarnya. La ilaha illallah. Sebab konsep-konsep itu tadi kita tak mungkin dapat merantaikan kalau kita ni tak baca Quran, tak zikirkan Quran. Baca itu dah tentu kena tahu makna. Ya, baca Quran, baca teks Al-Quran satu perkara, baca kehidupan itu penting. Jangan belajar separuh jalan, sekadar baca teks je, baca kehidupan tak dibuat separuh jalan tak belajar. Nampak? Ya. Okay. Di kulit belakang buku saya ni ada saya letakkan sikit perjalanan hidup manusia dan hubungan dengan Al-Quran sebagai panduan hidup. Al-Quran dipelajari dengan pendekatan syahadah dan tadabbur. Ya. Bila manusia nak ambil balik, dia kena ingat dia pengembala. Nabi dah disebut kullukum ra'in. Semua kamu ni pengembala, dia kata. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu nanti akan disoal. Jadi konsep pengembala ni apa dia? Saya cuba kaitkan dengan pengalaman Nabi SAW. Ketika kecil, dia menjadi pengembala. Dan kalau kita nak faham konsep tu nanti, satu, kita dah kena ada Quran ni. Satu lagi, belajar ada pengembala. Tengok apa sebenarnya ada di situ. Kena jaga betul-betul barang gembalaan. Kena jaga betul-betul barang gembalaan. Kita semua ada barang yang Allah bagi. Jaga tak? Okay. Untuk faham konsep pengembala ni, saya ada tulis buku kecil. Pengembala yang menjaga amanah tuan dia. Saya tulis tu. Dan daripada paling basic, jaga ni, jasad ni amanah daripada Allah, jaga dia baik-baik. Ya. Okay. Bila Nabi SAW umur dekat 25 tahun, dia berniaga. Kan? Jadi bagaimana pula berniaga ni? Apa cerita berniaga? Falsafah berniaga ke konsep berniaga yang nak dikaitkan dengan pendidikan Al-Quran? Ya, saya Alhamdulillah diberi peluang berniaga. Dan 40 tu Allah pencet kata. Dah lah, sekolah tu banyak ada pengalaman tu berniaga. Hilang ajar. Dan saya belajar, dan saya berhenti betul-betul. Jadi pengalaman itu adalah satu pengalaman yang sangat berharga yang saya takkan dapat daripada saya baca buku berniaga.
Niaga ni sebenarnya ialah lanjutan daripada amalan mengembala yang lebih detail. Kalau mengembala tu kita mengembala sekelompok. Kalau berniaga ni lagi besar yang kita kena jaga. Macam-macam kena jaga. Itu orang niaga dia tahulah. Nampak tak? Semakin kita pangkat makin naik kan. Cuba tengok amanah yang kita nak kena jaga tu makin besar, makin berat. Ya, sampai satu peringkat pula kita berniaga dengan Tuhan. Dan Allah dah sebut tentang konsep berniaga dengan Tuhan. Innal ladina yatluna kitab Allah wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang baca kitab Allah dan ikut arahan Allah, mendirikan solat dan diinfak sebahagian daripada apa yang Allah bagi pada dia, sama ada dalam keadaan tersembunyi maupun nyata. Dia mengharapkan perniagaan yang tidak ada rugi. Jadi berniaga dengan Allah. Tahu tak kita bahawa sihat kita ni modal yang sangat mahal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Umur kita ni satu perkara yang sangat mahal. Macam mana berniaga? Berniaga dengan Allah. Nampak? Jadi dia ada satu perbahasan panjang kat situ. Jadi kesemua ni tadi ni dia berkait balik dengan konsep mentafakuhkan Al-Quran, mentafakuhkan iman dan amal soleh daripada Al-Quran. Ya, yang ini saya beritahu secara kasar. Jadi pendidikan tu nanti tuan-tuan nak kena, satu yang saya dah mengajar dulu tu kena review balik, kena murajaah balik. Ya. Dan itulah macam saya kata tadi, belajar ni seumur hidup. Dan orang yang nak dapat kitab tangan kanan ni, dia sebenarnya adalah orang yang berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala pagi, petang dan malam. Lawan khusrin ni ialah apa dia? Innal insana lafi khusrin. Lawan khusrin apa dia? Lawan dia ialah al-falah, muflihun. Apa cerita muflihun ni pula? Pergi tengok bab solat. Qad aflahal mu'minun. Ada perkara yang Allah nyatakan tentang itu. Buat amalan di situ. Dan kita patutnya dah tahu macam mana nak pegang, nak amal tu dulu. Alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Antaranya kan, dan ada banyak lagi lah. Ya, itu semua sedikit yang saya nak ceritakan tentang konsep yang amal yang rangka besarnya. Itu yang benda yang kita nak kena pegang dan nak kena amal. Ya, okey. Boleh. Allah punya amanah ke, Allah punya amanah ke, Allah belum jelas ke? Kemudian dalil-dalil tentang Allah memfitnah kita tu ada, saya dah sebut dalam buku Al-Quran Al-Mubin, dan saya dah syarahkan dulu banyak. Walau qad fatanna alladziina min qablihim, dan demi sesungguhnya kami dah fitnah orang sebelum kamu. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Walau qad fatanna. Ya. Antaranya ayat lagi tadi itu ialah wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiru. Jadi sebenarnya dia ada banyak ayat dan konsep amal yang perlu difahami, ya, daripada buku fitnah, daripada tajuk fitnah dalam buku Al-Quran Al-Mubin. Ya. Jadi kita kena ingatlah, sihat kita ni dia adalah satu ujian. Ya. Bila Allah ni sekarang kan, kita kesihatan makin menurun, itu juga adalah ujian. Nampak? Siapa yang mulu? Patut ya. Penurunan kesihatan tu menjadikan kita semakin bersungguh bersedia
menghadapi kematian. Siap-siapkan rumah dalam kubur. Maksudnya apa sebenarnya? Rumah dalam kubur ni apa khabar ni? Confirm ke? Taman-taman syurga ni. Nampak? Jadi Allah bagi kesihatan. Itu buat apa? Kubur ni lah. Sihat. Saya pasal kat logik ni. Tak maaf saya cakap. Ramai yang berkebun. Ramai yang berkebun. Dia berkebun nanam durian. Saya tak tahu dia boleh makan tak, buah ada saya tak tahu. Nak keluar, nak dapat hasil durian ni bertahun. Saya tak kata rugi, tapi dalam perniagaan dengan Tuhan saya nampak rugi. Mana? Kalau saya lah, tapi saya tak nak cakap masa saya berkebun. Betul tu saya ambil iktibar aja. Dan saya tetap juga, saya nak bina Bandar Rahmah di Legeng, Bandar Quran. Jadi itu contohlah. Allah bagi kita, bila kata pencen ni kan, banyak kelapangan. Apa yang kita buat? Mana? Apa yang kita buat? Allah tanya. Jadi itulah sebenarnya fitnah. Jadi nak sampai ke satu peringkat ni, sentiasa dapat rasa Allah memfitnah kita. Itu berkait dapat dengan kesungguhan kita menghayati tentang fitnah itu sendiri balik. Allah ni sangat dekat. Bila Allah dekat, dia fitnah kita. Yang paling hebat di fitnah ni ialah para nabi. Maknanya zaman sekarang ni, orang yang beramal dengan amalan para nabi. Itu kena faham begitu. Orang yang beramal dengan amalan para nabi ni, dia yang paling kuat di fitnah. Nabi ni yang ramai tak perasan, dia adalah pemimpin. Dia pemimpin sesebuah tempat. Nampak? Nabi SAW yang kita perlu ingat fakta dia, dia pemimpin Qaryah Madinah tu. Madinah tu satu masjid dia kan, betul? Lepas tu dia membesar kan. Tapi Nabi hidup di Madinah. Masjid dia satu. Dia tak pergi semua masjid, berpuluh masjid, beratus masjid tak pergi. Adalah situ dia pergi Masjid Quba je lah. Tapi dia tetap dengan Masjid Nabawi dia. Jadi itu satu perkara yang perlu ditafakurkan lebih mendidik. Dan itu contoh tauladan yang saya banyak nak tekankan tentang masalah masjid ni. Ialah kita kena ikut Masjid Nabawi. Kalau kita nak amal sunnah Nabi yang tinggi-tinggi ini, ialah dia memimpin masjid. Dia pengerusi, dia imam, dia juga guru, betul? 3 konjur dalam satu jasad. Nampak? Kenapa kita tak cuba dapatkan? Tak patut kita selesa ni, biarlah 3 kepala dah. Tak maaf agak ni. Saya bercakap banyak kali tu, tapi ramai tak faham. Tapi tak apalah, faham perlukan masuk bagi saya. Yang bila masjid ada 3 kepala, tak maaf cakap balik. Ni perlu kan. Bila pengerusi minta maaf cakap, tak faqih. Pemimpin ni dia buka jalan orang beramal soleh. Pemimpin dia buka jalan. Kalau lebih spesifik lagi, pemimpin ni dia buka amalan kitab tangan kanan kepada jemaah dia. Dan yang boleh buka tu pemimpin dia. Kalau pemimpin tak buka, tak dapat kan? Saya disebut tentang food bank kan. Food bank tu asas dia lagi. Ada banyak lagi amalan. Jadi bayangkan dia,
kalau kita ni ada cerita food bank dan kemudian hari-hari kita antara kerja harian kita pergi cari orang susah. Tuan-tuan tahu ganjaran dia dengan di sisi Allah, cari orang susah dan bantu orang susah ni. Nabi SAW menyatakan barang siapa yang melepaskan kesusahan saudaranya, Allah akan lepaskan dia daripada banyak kesusahan di dunia dan di akhirat. Di dunia ni dapat tengok tak? Saya bertawasul dengan amalan ni. Saya bertawasul dengan amalan ni. Saya kalau saya nak Tuhan bantu saya kena tolong orang. Tolong orang paling mudahnya bagi panduan hidup kat dia. Bagi panduan hidup kat dia. Ya, tak boleh, tak apalah, bantulah dalam bentuk lain. Nampak tak tadi tu? Dan maksud infak, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak tu satu keadaan dia bagi sedekah. Allah bagi kita ni macam-macam kan? Dan Allah fitnah kita dengan macam-macam. Nampak? Allah fitnah kita. Jadi patutnya berjaya lah menjawab fitnah Tuhan. Kan? Allah bagi modal. Macam-macam modal dia bagi kita. Ya, kalau warga pencen ni lah bagi saya. Ya. Saya selalu sebut iman ni tak ada pencen. Pencen kojo satu hal. Iman tak ada pencen tak. Allah panggil kita baru pencen. Itu pencen sebenarnya. Jadi bagaimana kita nak menghabiskan masa kita pula? Nampak? Jadi perbahasan itu sangat banyak, sangat luas. Ya. Dan kerana dia sangat banyak pula tu, pemimpin ni kerjanya menyatukan seramai mungkin, membina kekuatan ummah untuk ummah ni boleh buat sebanyak mungkin amal soleh. Contoh mudah tuan-tuan, Masjid Nabawi ni dia juga adalah tempat tinggal Ahlus Sufah. Tahu cerita sejarah tu? Kan ada satu makam tempat tinggi belakang kubur Nabi tu, tempat tinggi kan, belakang Raudhah tepi tu sikit. Itu tempat Ahlus Sufah. Ahlus Sufah ni pula dulu mereka berhijrah, mereka tak ada rumah, mereka tinggal di masjid. Nampak? Mereka tinggal di masjid. Jadi sekarang ni tak adalah masjid ni ada rumah kebajikan. Tapi bagi saya, apa salahnya kita kalau berkumpul sama-sama ni, pakat baik-baik, buat satu rumah kebajikan. Macam-macam orang yang susah ni, kan? Rumah welfare, rumah orang tua tu hal. Tapi orang susah ni macam-macam tau. Antaranya rumah anak yatim. Kenapa kita lopek ke seorang-seorang? Kenapa kita tak sama-sama pakat-pakat buat benda ni? Bila kita duduk dalam berjemaah ni, sebenarnya kita berkooperasi tau, bekerjasama, cooperation. Bagaimana kooperasi yang patutnya kita buat daripada masjid? Nampak tak? Jaga anak yatim, jaga orang susah, jaga orang terlantar, jaga orang yang baru masuk Islam, ibu tunggal yang dizalimi pun ramai, anak yang tak berketahuan statusnya pun ada juga. Banyak lah. Satu keadaan semua ni soal KJKM lah, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Satu keadaan saya boleh terima lah, tapi dalam hati saya tak pernah puas hati ni betul. Saya tak nak puas hati. Setiap masjid patut ambil tanggungjawab. Tanggungjawab Kalau seorang memang tak lagat, tapi bila ramai, nampak? Satu keadaan anak-anak kita kan ramai, boleh bantu tak? Anak kan kecil tu dah besar. Nampak tak? Kalau madrasah saya ni ambil korban. Bila tengok korban tu kan, anak-anak tu yang datang tolong lapah lah. Nampak? Ini pengalaman saya di madrasah ni pun satu pengalaman yang sangat mahal bagi saya. Saya namakan dia
pertubuhan, pendidikan dan kebajikan. Sebenarnya masjid ni, ya, dia adalah pusat pendidikan. Mengajar satu hal tau, mendidik ni lebih detail. Yang susah nak buat ni mendidik tu. Didik budak-budak, anak-anak senang. Didik orang dewasa, ada seni dia. Ada seni dia. Ya, tak ada susah sangat pun kalau ada ilmu. Nampak? Saya tengok Perdana Menteri kita ni atau orang yang sangat alim. Walaupun dia tidak pernah menamakan diri sebagai ustaz, dia sangat alim. Semua sentuhan dia itu adalah mendidik. Cuba tengok betul-betul, perhatikan betul-betul. Sentuhan dia itu semua tu ada makna mendidik, menjinakkan orang kepada kebaikan satu keadaan lagi. Nampak? Nah, jadi yang besar satu hal. Tapi kita pula kalau hadir di masjid ni, ingat dia tetap juga satu fitnah Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita semua. Masuk juga saya. Ya, terus sebab saya pergi hijrah tadi ada pasal cerita masjid tu. Bukan tak boleh buat kat sini. Ya, tapi panjang dah cerita tu kat sana. Jadi itu sebab sedikit lah yang saya katakan tadi itu, bahawa mentafakuhkan ni adalah satu proses berterusan. Dan ingat ya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang Engkau bagi nikmat. Ini nikmat ni asas dia Allah bagi nikmat kebendaan. Allah suruh kita bersyukur, Allah suruh kita bersabar, Allah suruh kita bertakwa. Ya. Kemudian an'amta alaihim ni, orang yang Kau telah beri nikmat. Satu, nikmat kebendaan. Nikmat kebendaan itu sepatutnya membaikkan iman dan amal soleh kita. Sepatutnya. Jadi nikmat yang dimaksudkan di tadi ini ialah nikmat iman dan nikmat Islam. An'amta alaihim, orang yang paling tinggi minan nabiyyin, ni pemimpin sebenarnya. Was-siddiqin, yang bawah sikit daripada itu. Dan golongan ni secara umumnya amalan dia ialah amalan ihsan. Ada dalam buku Al-Quran memimpin. Nanti tuan-tuan kita tengok amalan ihsan. Amalan ihsan tu pula nanti nak dibaca bersama dengan hidup berjemaah, dakwah, tolong orang susah. Keempat-empat tajuk ni ada dalam buku Al-Quran memimpin. Ya, minan nabiyyin was-siddiqin. Dan makam siddiq inilah makam yang saya faham, orang yang akan diberi kitab amalan dia daripada tangan kanan. Orang ini kalau kita perhatikan dengan lebih detail, amalan dia banyaknya mengamankan hidup orang. Bila dia amanah, pasti dia mengamankan hidup orang. Amanah dan iman. Perkataan kata akar ni satu tak? Satu. Ya, aman, iman, amanah. Orang yang berlaku amanah, orang yang duduk sebelah dia aman, Allah akan amankan dia juga. Ya, okey. Jadi amanah dan iman tadi itu, ya, bagi saya layaklah Allah panggil dia nanti, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kerana aman ni tenang, kerana engkau selalu mengamankan, menenangkan hidup orang ketika hidup kau. Dan amalan ini yang saya tekankan sekarang, amalan kita tangan kanan. Sebelum ini ketika nazar, tuan-tuan, masa itu dia saja yang nampak, orang sebelah dia pun tak nampak apa yang dia nampak. Dan kita kena percaya, ketika nazar tu Allah buka hijab yang tak pernah terbuka sebelum ni.
Dan masa itulah sama ada dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah atau yang sebalik dia, wahai jiwa yang celaka. Waliyazbillah. Jadi maknanya kita kena banyak tenangkan hidup orang, bantulah orang. Cakap yang baik sedekah. Sedekah tu tenangkan orang tak? Tenang. Cakap yang baik, jangan marah. Nah, macam tu gitu kan. Paling mudah. Cakap yang baik tu sedekah. Cakap yang baik. Senyum tu sedekah. Orang pun tenang. Kan gitu. Ibu kau masak gitu. Kan? Jadi banyak lagi tuan-tuan yang semua ni nanti berkait dengan tafakur. Dan kita nak fokus dekat situ. Amalan kitab tangan kanan. Ashabul maimanah. Ulaika ashabul maimanah. Surah Al-Balad. Ada 7 amalan dekat situ. Masuk. Thumma kana minal ladina amanu iman. Dia belajar iman, dia belajar iman, dia belajar iman, dia beriman, dia beriman, dia beriman, dia tambah iman sehingga sempurna iman. Nabi ada sebut, jika kita sayang kerana Allah, marah kerana Allah, benci pun kerana Allah, memberi kerana Allah, bakhil kerana Allah, sempurna iman. Tuan-tuan dan puan semua, kita dah boleh buat amalan ni sebenarnya. Di masjid inilah tempat terbaik untuk kita dapatkan amalan-amalan ni. Maka perlu diterjemahkan dalam bentuk pendidikan, pusat pendidikan, dan perlu diterjemahkan sebagai pusat kebajikan masyarakat setempat. Itulah yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita, dan dia bukan sekadar tunjuk, dia buat. Dan apa yang dia buat itu sunnah-sunnah dia yang tinggi. Dan sunnah-sunnah yang tinggi ini yang patut kita dapatkan, amalkan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, inilah yang dapat saya kongsikan pada malam ini sebagai mukadimah dan pada konsep mentafakurkan iman dan amal soleh, yang mana perkara ini hanya pengalaman saya ya, memang terus daripada Al-Quran, bukan daripada kitab-kitab ulama. Bila dikata Al-Quran, As-Sunnah itu sebahagian daripada Al-Quran, kerana As-Sunnah itu adalah tafsir Al-Quran, yang mana As-Sunnah itu sendiri datang dari Allah SWT. Jadi mana tak nak kita kena pegang punya perkara ya, sekadar sejelah dulu. Semoga Allah SWT yang merahmati dan berkati hidup kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma abqaitana, warhamna an natakallafa ma la yu'alina, warzuqna husnan nadhari fi ma yurdika 'anna. Allahumma badi'as samawati wal ardh dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. Nas'aluka ya Allah ya Rahman bi jalalika wa wajhik an tunawwira bi kitabika absarana, wa an tuqita bihi alsinatana, wa an tufarrija bihi 'an qulubina, wa an tashraha bihi sudurana, wa an taghsila bihi abdanana, wa an tujammil bihi akhlaqana, wa an فإنه لا يعيننا على الحق ولا يؤتيه إلا أنت